Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya harap audio saya ni cukup jelas kerana saya menggunakan kaedah video yang berbeza, ya. Jadi jika audio dia jelas, minta bantuan, boleh beri komen lah, ya. Baik, ada permintaan orang nak join live saya. Jadi maaf, untuk live ini saya ingin membuat sedikit pencerahan, pengakuan. Dan bagi live lain mungkin saya boleh memanggil tetamu, ya, ke live ni. Jadi saya terpanggil untuk membuat live ini setelah melakukan satu live tadi, malam tadi, yang saya kira ramai orang dah tengok. Jadi jika anda belum tonton live malam tadi, anda boleh menontonnya di YouTube Regi JC Rita Odin. Lebih mudah lah daripada anda mencarinya di Facebook, ya. Saya okey, terima kasih bagi yang beritahu audio jelas. Jadi tajuknya ialah berhenti kambing hitamkan hadi awang, ya, pimpin melalui teladan sementara masih boleh. Jadi sila rujuk kepada live malam tadilah. Anda pasti akan dapatinya menarik. Okey. Baik. Apa yang saya nak jelaskan di sini adalah hijrah saya daripada apa yang saya gelar zaman jahiliah saya menuju ke zaman kebenaran, ya. Namun ada yang lebih selesa duduk dalam kepompong jahiliah, malah mereka terus menjunamkan diri mereka lebih dalam zaman kepompong jahiliah. Jadi sebenarnya pada satu ketika dulu, walaupun saya ada kelebihan sedikit untuk dari segi bacaan politik dari tahun 2014 lagi, tetapi dari sudut penyampaian, ya, saya agak tidak matang, ya. Sebelum PRU 14, sebelum PRU 14 dan sedikit selepas PRU 14, sebelum saya membuka mata dan sedar bahawa saya sedang diperdaya. Jadi macam-macam perdaya. Masa tu sebelum PRU 14 dengan sedikit selepas PRU 14, beberapa bulan selepas PRU 14, saya memang penyokong tegar Datuk Seri Najib Tun Razak dan disajikan dengan pelbagai maklumat palsu berupa fitnah terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pemimpin-pemimpin yang di sekitar dia. Jadi caranya mudah, sebab saya tidak berurusan, silap saya tidak berurusan dengan orangnya sendiri. Tak kira lah, kalau saya sebagai seorang Islam, satu kesalahan saya ialah bila, ya, Islam menuntut kita tak nampak, kita apa, jangan mudah percaya, ya. Jadi kalau saya nak tahu sesuatu berkenaan dengan A, melalui orang tengah, B melalui orang tengah. Jadi macam-macam saya dijumpa. Kadang-kadang fakta ditokok tambah dengan perkara palsu, ya. Ini tokok tambah ni memang lazim dilakukan. Contohnya 80% betul, 20% tu dia tambah cili sauce, dia tambah tomato sauce, dia tambah asam dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, saya pun pernah berkata perkara-perkara yang tidak betul, ya, sini sana, ya, dan perkara ni sudah di bawah pengetahuan pihak-pihak berkaitan, ya, mereka faham. Okey, jadi kalau ada maaf dan sebagainya, itu sudah dilakukan secara peribadi. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah, di dalam hidup ni kita raikan kesilapan yang kita lakukan, kita raikan kekalahan. Contohnya, kita jangan pandang sesuatu yang berlaku sebagai negatif, sebab sebagai umat Islam, perjalanan hidup ini adalah satu hijrah dengan sendirinya. Dan hijrah ini, kalau ikut hukum syariah dan sebagainya, perlulah menjurus ke air yang jernih, ya.
Jadi kita sentiasa perlu tercari-cari landasan kebenaran, dan sememangnya kita sudah diberitahu bahawa kita sentiasa akan diuji. Dan sekalipun kita mendoakan sesuatu, menurut Tok Guru saya, kadang-kadang doa itu dimakbulkan bukannya dengan satu penyelesaian menyeluruh, tetapi kadang-kadang ianya dimakbulkan sebagai satu peluang. Saya pernah dimakbulkan dengan satu peluang, iaitu peluang untuk memperbetulkan landasan saya untuk menuju ke air yang jernih. Sama ada kita berani lakukannya atau tidak. Ada orang, dia terjerumus dalam zaman jahiliah, dia melakukan perkara-perkara yang silap. Kemudian bila dia sedar kesilapan dia, dia terlalu malu untuk mengaku kesilapan dia. Dia takut orang akan pandang rendah. Jadi apa dia buat? Dia terus menerus melakukan kesilapan itu dan mempertahankan sesuatu yang tidak betul kerana dia tidak ingin malu. Ya. Kalau kita lihat slogan bosku pun dah tahu malu apa bosku. Dia mengajar orang jangan malu. Bukannya saya nak ungkit-ungkit Najib lagi, tapi saya beri contoh. Okay. Tapi saya bukan. Perjuangan saya adalah perjuangan kebenaran. Dan kadang-kadang landasannya boleh tersasar seperti mana yang saya tersasar sebelum PRU 14 dan sedikit selepas PRU 14. Kemudian saya buka mata dan sedar kesilapan saya. Sebab saya penyampai yang baru, saya penulis yang baru. Dari sudut bacaan politik memang tepat ataupun baik, tapi dari sudut penyampaian saya dipergunakan. Jadi akhirnya saya betulkan landasan dan belajar dari kesilapan. Jadi hijrah saya ni mengajar saya. Dan saya tahu, jika saya tidak lihat, saya tidak dengar daripada sumber yang asal, maka sukar untuk kita, untuk saya menerima sesuatu sebagai kebenaran. Jadi semakin saya melatih diri untuk berpandu kepada sumber-sumber sahih, semakin menjurus ke arah landasan yang betul. Ya. Jadi kesilapan ni berlaku di merata-rata. Dalam dunia politik pun kita tahu berlaku. Ya. Hari ini gaduh, esok kawan. Ya. Dan di dalam perjalanan saya ada orang yang mula-mula tersinggung, tetapi mereka akan beransur-ansur lihat siapa diri kita. Orang yang mulia akan perbetulkan landasan dia dan tidak akan takut nak tanggung malu. Orang yang tidak ikhlas ni, dia akan terus mempertahankan sesuatu yang silap. Jadi itu yang saya nak sampaikan. Kalau ada pihak yang cuba mengungkit-ungkit perkara yang pernah saya lakukan secara silap di zaman jahiliah saya, sebelum PRU 14 dan sebaik selepas PRU 14 beberapa bulan, niat mereka hanya satu, ya, berniat jahat lah. Mereka nak pecah belahkan kami. Tapi belah-belah saya, belah-belah Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah belah-belah yang cukup matang, yang sudah menempuh pelbagai dugaan dan kini tahu siapa yang kawan, siapa yang lawan, siapa yang menjurus ke arah kebenaran, dan siapa yang lebih gemar duduk dalam kepompong jahiliah. Kita tahu, kita tidak mudah dipecahkan, ya, sebab kita ikhlas. Kita hendak menyatu padukan ummah. Saya hendak menyatu padukan ummah. Perjalanannya penuh dengan dugaan. Kadang-kadang kita sendiri terjerumus dalam sesuatu yang tidak baik kerana diperdaya. Ya, godaan syaitan ni kat merata-rata. Ya. Kalau syaitan tu dia tak datang dalam rupa malaikat tu bukan syaitan tu. Jadi saudara-saudari, ada pihak terdesak. Pihak terdesak ni disebabkan mereka sudah makin terjerumus dalam kegelapan jahiliah. Mereka menipu pengundi mereka, mereka menipu penyokong mereka. Mereka tak kisah penyokong mereka marah.
Dan untuk menghalalkan cara, mereka tahu mereka tidak boleh menjelaskan penipuan itu. Jadi mereka mengalih perhatian. Daripada cuba perbetulkan kesilapan mereka, mereka mengungkit-ungkit kesilapan orang lain, walhal orang tu sudah berubah, orang tu sudah matang, orang tu sudah belajar, orang tu sudah keluar daripada kepompong jahiliah yang diwujudkan mereka untuk memerangkap orang-orang baik, supaya orang baik melakukan perkara-perkara jahat. Mereka tidak senang lihat orang menuju ke arah kebenaran, jadi mereka ungkit-ungkit perkara lama. Jadi kita tidak akan sekali-kali melayan mereka ni. Kita adalah orang yang berani, saya adalah orang yang berani berkata, saya pernah terjerumus dalam kepompong jahiliah mereka, diberi maklumat palsu dan sebagainya, sehingga saya membuka mata dan sedar bahawa orang yang saya sayangi daripada saya berumur belasan tahun, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, untuk satu ketika yang pendek saya menentangnya sebelum PRU 14 kerana saya menjadi mangsa godaan syaitan ni. Tapi alhamdulillah saya sudah keluar daripada kepompong mereka ni dah lama. Selepas PRU 14 sampai PRU 15 dan seterusnya sampai bila-bila, pengalaman yang saya timba tu cukup berharga untuk memastikan saya tidak akan terjerumus dalam kepompong jahiliah seakan yang mereka wujudkan tu sampai bila-bila, supaya untuk memastikan bahawa saya hanya berpihak kepada kebenaran, dan sekalipun ada penyimpangan dari kebenaran, saya sentiasa akan tercari-cari cara untuk memperbetulkan landasan saya. Dan sekiranya saya rasakan landasan itu betul, saya akan tetap mencari-cari kemungkinan saya sudah tersasar dan terus cuba memperbetulkan lagi, supaya kami bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dapat menjurus ke air yang jernih. Jangan sekali-kali ragu-ragu dengan komitmen saya terhadap perjuangan landasan kebenaran ini. Sehingga kita bertemu di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.